Bertemu semula, Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA menggesa kerajaan untuk merangka hala tuju Peta Pemulihan Pelancongan. Setiausaha Agung Kehormat Nigel Wong berkata garis panduan seperti itu akan membantu industri membuat rancangan dan persiapan strategik serta menyelaraskan usaha pemulihan mereka dengan pemerintah. Setiausaha Agung Kehormatnya Nigel Wong berkata garis panduan itu akan membantu industri membuat rancangan dan persiapan strategik serta menyelaraskan usaha pemulihan mereka dengan kerajaan. Pemulihan dalam sektor pelancongan akan mengambil masa yang lama dan ia tidak akan pulih sepenuhnya memulakan proses sehingga pintu sempadan domestik dan antarabangsa dibuka semula. Wong berkata MATA dan beberapa rakan kongsi utamanya dan rakan kongsi yang paling berpengaruh seperti Persatuan Hotel Malaysia dan Persatuan Konvensyen dan Penganjur Pameran Malaysia serta pembekal akan terus bekerjasama dan menyokong Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan dan agensi berkaitannya. Beliau berkata MATA sudah bersedia bekerjasama dengan jabatan kerajaan lain untuk memperkasa semula industri pelancongan tempatan sebagai persiapan untuk masa depan. Industri telah membuat persiapan yang signifikan untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia dapat memulakan perjalanan dalam negeri dengan selamat dan bagi perniagaan untuk memulakan penganjuran acara dan persidangan sebaik saja Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 berakhir. Penyelidikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mendapati sebanyak 239 juta pelawat melancong di dalam negara pada tahun 2019 meningkat 8.1% berbanding tahun 2018. Pelawat domestik membelanjakan 103.2 bilion ringgit pada tahun 2019 dengan kadar pertumbuhan tahunan 11.5%. Tambahnya, gelembung perjalanan domestik seperti banyak inisiatif sama sepertinya di seluruh dunia hanyalah mekanisme yang diwujudkan untuk menguatkuasakan prosedur operasi yang diperlukan kepada pelancong untuk pengendali pelancongan. Tindakan mesti diambil terhadap penumpang atau pengendali jika didapati bersalah dengan sengaja melanggar SOP. Beliau juga memuji kerajaan kerana keputusan untuk tidak melaksanakan PKP sepenuhnya terhadap sektor ekonomi. Sudah sampai masanya golongan bekerja diturut sertakan dalam keutamaan fasa kedua program imunisasi COVID-19 negara. Ini kerana menurut Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman melihat golongan ini menjadi antara punca utama penyebaran virus COVID-19 yang semakin membimbangkan ketika ini. Dengan tidak menafikan keperluan vaksinasi kepada warga emas, Dr. Malina merasakan pemberian vaksin kepada golongan penggerak ekonomi perlu disegerakan kerana mereka yang lebih terdedah kepada jangkitan. Jadi kalau nak dicadangkan dari segi game changer tu, pada pandangan saya, fasa 2 yang memperuntukkan untuk mereka yang warga emas dan juga mereka yang mungkin mengalami masalah penyakit kronik, pada pandangan saya perlu juga ditambah dengan individu-individu yang berperanan sebagai stakeholders ataupun pemegang taruh dalam bidang ekonomi ataupun mereka yang mobile dalam dunia luar. Sebab kita bukan sahaja untuk mengelakkan individu yang kronik, penyakit kronik ni ataupun warga emas daripada dijangkiti untuk mengelakkan mereka mendapat komplikasi serius, tapi juga punca jangkitan. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, jangkitan-jangkitan agak berluasa, kluster-kluster tempat kerja, mereka-mereka yang dalam usia muda, dan mereka inilah juga yang kadang-kadang menjadi punca jangkitan yang menyebabkan berlakunya kluster-kluster di kampung-kampung bila mereka balik berziarah ibu bapa dan sebagainya. Jadi pada pandangan saya sudah sampai masanya polisi sedikit sebanyak ditambah baik yang memasukkan individu yang mobile ni, yang mempunyai kepentingan ekonomi, perlu diberikan keutamaan untuk vaksin pada masa sekarang. Pada masa sama, beliau melihat langkah kerajaan Selangor memulakan vaksinasi dalam kalangan pekerja industri adalah baik dan patut diselaraskan di seluruh negara. Impak daripada wabak COVID-19 sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan beberapa fasa sekaligus mengakibatkan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS terpaksa melakukan transformasi strategi pemasaran demi meneruskan operasi serta meningkatkan produktiviti syarikat Talasco Dagang Sdn Bhd yang juga pengeluar minyak masak Bumi Putra berjenama Chef Ros beralih kepada pendigitalan, perniagaan dan penjualan dalam talian. Pengarah eksekutifnya Puteri Silva Reza Rigil Wahyu berkata, transformasi itu dilakukan selari dengan penyesuaian norma baharu. Jelasnya pengeluaran minyak masak dan beberapa produk syarikat kurang kepada 70% selepas kerajaan mengumumkan PKP 2.0. Ini kerana orang ramai dan ejen sukar untuk bergerak bagi mendapatkan bekalan di kilangnya yang beroperasi di Seksyen 16 Shah Alam. Usahanya tidak terhenti di situ apabila teknik pemasaran yang dulunya dilakukan secara manual dan bersemuka kini bertukar kepada sistem dalam talian.
Hasilnya, produktiviti syarikat ini dapat membekalkan 200 tan sebulan bersamaan 1,000 botol sejam. Berikutan permintaan produk itu melonjak 100%. Buat masa sekarang, Talasko Dagang Sdn Bhd mengeluarkan minyak masak jenama Chef Rose sebanyak 150 hingga 200 tan sebulan. Produk Chef Rose adalah keluaran Bumi Putra yang berkualiti tinggi dan telah disahkan halal oleh JAKIM. Di dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang, pihak kami menyediakan khidmat pesanan melalui dalam talian. Melalui perkhidmatan ini, jualan produk Chef Rose telah meningkat sehingga 40%. Bagi pesanan melebihi RM100, penghantaran secara percuma disediakan untuk kawasan Lembah Kelang. Talasko Dagang ditubuhkan dengan bermodalkan RM100,000. Beroperasi sejak 10 tahun, kini syarikatnya sudah mengeluarkan pelbagai makanan asas lain termasuk beras, gula, tepung di bawah harga kawalan yang ditetapkan kerajaan. Syarikatnya juga menawarkan penghantaran secara percuma khususnya di Lembah Kelang bagi membantu orang ramai yang sukar untuk bergerak akibat PKP. Pengusaha makanan kendiri bersaji atau pengusaha makanan kenderaan bersaji atau food truck The Hut di Ipoh mengambil pendekatan berbeza untuk meneruskan kelangsungan perniagaan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan. Pengasasnya Fatiah Nasuha Razlan Fauzi berkata ini kerana perniagaan mereka banyak bergantung kepada tempahan dan undangan di majlis tertentu. Lazimnya perniagaan ini beroperasi di tapak food truck yang berpusat di Meru Raya Ipoh. Permintaan dan tempahan untuk perniagaan jenis ini berkurangan disebabkan tiada majlis dan program melibatkan orang ramai berikutan terbatas dengan prosedur operasi standard SOP. Menawarkan menu makanan barat dan Asian fusion, The Hut menggarap peluang menggunakan media sosial untuk mengembangkan perniagaan. Pada pandangan saya, memang betul tidak semua usahawan sebenarnya begitu orang kata familiar dengan media sosial dan juga digital. Jadi pada pandangan saya sebenarnya agensi-agensi usahawan banyak juga menawarkan kursus cara untuk kita macam bak kata orang upgrade diri sendiri untuk mengetahui bagaimana cara untuk letakkan perniagaan kita di dalam media sosial. Walaupun peratusan jualannya menjunam sehingga 7% akibat pandemik COVID-19, sebagai usahawan, beliau perlu tenang berdepan cabaran dan norma baharu. Usahanya termasuk menghasilkan beberapa video pendek berkaitan perniagaan di media sosial. Dan hasilnya, ia tidak mengecewakan. Jadi kita boleh nampak outreach kita untuk besarkan lagi brand tu lagi senang. Jadi siapa-siapa yang dekat mana-mana pun boleh reach asalkan kita buat the right marketing, menggunakan platform yang betul. Fatiah Nasuha juga memberi pesan kepada usahawan lain supaya terus berjuang pada masa sama menyesuaikan diri dengan situasi semasa yang dilihat semakin mencabar.